Akhirnya yang kita tunggu-tunggu, ini jawapan Adun Rembia selepas beliau diasak bertubi-tubi berkait dengan tindakan beliau menjadi katak parti lompat ke dalam PAS. Kemarin Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, Setiausaha Agung UMNO telah menyatakan bayar RM 100 juta. Manakala Ketua Pemuda UMNO Malaysia Akmal Saleh kata, usunglah Tin Milo untuk dapatkan denda 100 juta itu. Apabila semua ini menghimpit Adun Rembia, beliau memberikan jawapan yang benar-benar mengejutkan kita semua. Beliau seakan-akan yakin beliau berada di tempat yang betul dan boleh menang. Padahal semua bukti yang sedang dikemukakan oleh Setiausaha Agung UMNO Dr. Ashraf Wajdi Dusuki sedang menunjukkan beliau berada di tempat yang salah. Dengan data dan dokumen yang ditandatangani oleh beliau sendiri, dengan kenyataan daripada Ketua Menteri bahawa beliau tidak memberitahu pun beliau berada bersama PAS sejak tahun lalu, dan dengan tiada bukti kepada Speaker Dewan Undangan Negeri Melaka bahawa beliau sudah berada bersama dengan PAS sejak tahun lalu, ini semua menjurus kepada kekalahan besar kepada Adun Rembia itu. Tapi ini jawapan Adun Rembia. Dia kata dia sedia membersihkan ini di mahkamah. Tak tahulah apa yang dia akan buat, apa data dokumen yang dia ada yang boleh membuatkan dia menang. Tapi netizen kata 120% dia akan kalah punyalah. Saya bersedia membersihkan ini di mahkamah, kata Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Rembia, Datuk Muhammad Jailani Khamis menerusi aplikasi WhatsApp kepada wakil media di sini sebentar tadi. Beliau berkata demikian bagi menjawab kenyataan Setiausaha Agung UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki menerusi satu klip video bahawa pihaknya akan memfailkan tuntutan terhadap bekas Exco Pelancongan Warisan dan Kebudayaan Melaka itu. BH Online hari ini melaporkan Ashraf Wajdi berkata, tuntutan itu akan difailkan selepas Jailani dikenal pasti melanggar perjanjian perwakilan calon Barisan Nasional BN Pilihan Raya Negeri PRN ke-15 Melaka yang ditandatangani di hadapan pesuruh jaya sumpah dan saksi. Katanya, Jailani juga dikenal pasti membuat pelanggaran ke atas akuan bersumpah SD ditandatangani beliau yang menetapkan setiap calon mewakili BN perlu membayar 100 juta ringgit seperti yang dinyatakan pada pasal 6.2 jika melompat parti atau bertukar haluan daripada menyokong BN, UMNO, MIC dan atau MCA termasuk menjadi adun bebas. Pada itu, Jailani berkata, beliau sedia mendedah dan menentang setiap taktik buruk UMNO yang tidak selari undang-undang dan tidak berperlembagaan demi untuk kebaikan ramai lagi ahli yang lain. Bagaimanapun beliau enggan mengulas lanjut apabila diminta menjelaskan apa dimaksudkan taktik buruk dan tidak selari undang-undang itu. Namun demikian netizen kata itu semua hanya taktik mengalihkan dan taktik untuk mempertahankan diri. Yang kamu dah tanda tangan dulu, kata netizen, kenapa? Kalau kamu memang rasa teraniaya sejak awal lagi, kamu dah menolak untuk tanda tangan akuan bersumpah itu di hadapan pesuruhjaya sumpah dan saksi. Tapi kerana anda yakin anda tidak teraniaya, kata netizen, anda tanda tanganlah. Jadi sekarang baru terasa. Itulah kan. Sekian dulu, ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera. UMNO tarik sokongan akan runtuhkan kerajaan perpaduan. Ini adalah ulasan daripada Malaysia Sinar Harian. Penarikan sokongan UMNO dalam kerajaan perpaduan akan meruntuhkan kerajaan sedia ada dan menyebabkan politik negara kembali tidak stabil. Ketua Pemuda UMNO Johor, Nur Azlin Ambrose berkata, UMNO perlu bertanggungjawab malah memperkukuh kerjasama dalam kerajaan perpaduan untuk kepentingan rakyat serta negara dan bukan sebaliknya.
Saya rasa fokus dan tanggung jawab UMNO pada hari ini adalah memperkukuhkan kerajaan perpaduan. Saya rasa tidak bertanggung jawab kalau tiba-tiba kita nak runtuhkannya kerajaan sedia ada. Cara kita untuk memperkukuhkan adalah dengan memastikan kerajaan perpaduan dapat berjalan dan berkhidmat sebaiknya. Walaupun kita tahu prestasi pada hari ini, ramai yang tak puas hati disebabkan beberapa perkara. Contohnya, penyasaran semula subsidi diesel ia memberi kesan kepada keyakinan rakyat terhadap kerajaan, katanya dalam sidang akhbar selepas perasmian mesyuarat perwakilan pemuda UMNO bahagian Pasir Gudang di Taman Rinting di sini pada Sabtu malam. Turut hadir Ketua Pemuda UMNO Negeri Selangor Datuk Muhammad Imran Tamrin dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Permas Baharudin Muhammad Taib. Beliau mengulas usul persidangan dari beberapa UMNO bahagian di negeri ini, antaranya di Tenggara dan Keluang yang mahukan parti itu memutuskan hubungan dengan Pakatan Harapan PH, terutama DAP kerana dilihat merugikan UMNO dan orang Melayu. Selain itu, Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan ketika merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Tenggara minggu lalu berkata, belum tentu lagi UMNO akan bersama mana-mana gabungan politik dalam pilihan raya umum ke-16. Mengulas lanjut, Nur Azlen berkata, UMNO ketika ini tidak banyak pilihan dan perlu mengelak mengambil langkah yang boleh merugikan parti tersebut. Katanya banyak faktor yang perlu diambil sekiranya UMNO mahu bekerjasama dengan mana-mana pihak pada PRU 16 dan keputusan itu perlu menguntungkan parti, katanya lagi. Kalau tanya saya, tanya pemuda UMNO Johor siapa gabungan yang kita nak tentukan, mestilah pihak yang boleh beri kita seberapa banyak kerusi yang boleh untuk bertanding dalam PRU 16. Ada pemimpin negeri yang melihat dalam konteks negeri semata-mata. Sebelum ini kita menang 40 kerusi Dewan Undangan Negeri dalam pilihan raya negeri Johor. Tapi ialah sentimen PRN pilihan raya negeri dengan PRU berbeza, ujar beliau. Nur Azlen menegaskan ketika ini UMNO perlu menguatkan parti dan pada masa sama menguatkan kerajaan perpaduan, dan untuk itu parti keramat orang Melayu tersebut perlu berperanan dan menyumbang secara efektif dalam kerajaan. Pastikan apa yang kerajaan buat itu betul-betul terbaik untuk rakyat dan akhirnya memberi kesan baik kepada masyarakat, ujarnya, dan tidak menolak prestasi buruk kerajaan perpaduan sebelum ini, beri kesan kepada UMNO walaupun di peringkat negeri kerajaan sudah pun melakukan yang terbaik. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera. Sebentar tadi saya sudah bacakan daripada Malaysia kini, ramai agamawan yang bukan calang-calang, berpendidikan, bahkan orang yang luar biasa, tidak setuju kunut nazilah dibaca secara sembrono. Bahkan ada salah seorang daripadanya juga mengatakan tindakan itu adalah tindakan yang tidak pintar, iaitu pengerusi pondok Rumi Sufi Jawi Ahmad Hafizuddin Rosli. Beliau melihat perbuatan orang politik yang melakukan doa kunut nazilah ke atas musuh politik adalah juhala ataupun bodoh. Kata beliau lagi, tidak boleh mendoakan kunut nazilah kepada seorang Muslim dan warga negara Malaysia bukan Islam. Mereka yang melakukan demikian adalah kelompok juhala yang boleh membuat kezaliman, katanya kepada Malaysia kini. Namun demikian yang mengejutkan kita ialah tindakan PAS pula. PAS akhirnya bela tindakan ahli parlimen baca kunut nazilah di parlimen. Ini membuatkan ramai orang mula keliru mana yang betul dan mana yang salah. PAS mempertahankan sikap ahli parlimen mereka bersama Perikatan Nasional yang membaca kunut nazilah selepas Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal digantung 6 bulan daripada menyertai sidang Dewan Rakyat baru-baru ini. Mursyidul Ampas Hasim Jasin berkata, bacaan tersebut wajar kerana membaca kunut nazilah tidak hanya terhad kepada situasi berdepan dengan peperangan.
Sebaliknya, kata Hashim, pada pandangan peribadinya, doa itu boleh dibacakan jika ada jemaah Islam yang membawa perjuangan agama ditekan oleh pihak lawan. Bagi saya, katanya, kita boleh doa kunut nazilah atas dasar tertekan. Ini pandangan pribadi saya, bukan pandangan mana-mana mazhab, katanya. Kunut nazilah ini tak merujuk situasi medan perang sahaja. Kalau orang itu ditekan melalui politik juga boleh dibaca, katanya. Lagi-lagi yang ditekan adalah kelompok Jemaah Perikatan Nasional berjuang membawa syiar Islam, katanya kepada Malaysia Kini hari ini. Netizen mula mempersoalkan beliau. Kata mereka, mengapa beliau kata seperti itu? Adakah dia menganggap parti kerajaan sama ada UMNO, Amanah atau parti yang memperjuangkan Islam yang lain dalam kerajaan? Adakah mereka ini tidak membawa syiar Islam? Kata netizen. Adakah hanya PAS dan Bersatu saja yang membawa syiar Islam sehingga dia nyatakan seperti itu? Kemarin, ahli Parlimen Pembangkang menyambut keputusan Dewan Rakyat menggantung Wan Ahmad Faisal dengan membaca kunut nazilah. Ia diketuai Zulkifli Ismail PN Jasin yang juga timbalan Ketua Dewan Ulama PAS Pusat. Kunut nazilah adalah amalan berasal dari zaman Nabi Muhammad ketika baginda dan umat Islam diperangi musuh agama. Dalam konteks semasa, doa itu sering dibaca umat Islam bagi mendoakan rakyat Palestin yang terus dizalimi rejim Zionis di Gaza. Sementara itu, Ahmad Faisal yang juga merupakan ahli Parlimen Machang mempertahankan tindakan Zulkifli serta ahli Parlimen PN yang lain sebagai membela nasibnya. Menyelar kenyataan Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail yang menganggap perbuatan tersebut sebagai amalan politik yang melampau, Wan Ahmad Faisal mendakwa doa itu tidak ditujukan kepada kerajaan perpaduan apatah lagi kepada yang di-Pertua Dewan Rakyat Johari Abdul ataupun Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Sebaliknya, kata Wan Ahmad Faisal, ia merujuk pihak yang bersubhat membantu pembunuhan beramai-ramai rakyat Gaza seperti BlackRock yang terpalit dengan Zionis. Doanya bersifat umum, bukan khusus kepada seluruh politik seperti yang didakwa Menteri Saifuddin ini. Yang kamu menggelupur dan terasani, kenapa, kata beliau. Sebenarnya siapa yang terasa sebenarnya? Oasis kata, apakah hak Muslim pun akan turut dicabut terhadap pemerintah? Tak boleh memberi salam, tak boleh menziarahi apabila sakit, tak boleh mendoakan kebaikan, tak boleh menguburi jenazah. Bermakna sahlah PAS mengamalkan kaedah kafir mengkafir terhadap orang yang dimusuhinya, kata Oasis. Satu hari nanti akan keluar fatwa halal darah, harta dan kehormatan pula. Ini lebih jelas parah dari IS atau JIA yang bergerak secara senyap. Sudah sampai masanya KDN haramkan PAS sebelum makin membarah dalam negara, dakwa Oasis. Dumais HMMI katanya dalam Malaysia Kini, yes, PAS is allowed to manipulate any religious teaching to suit the situation. Remember, they have God's ear, katanya. Pepel Tetel kata, nak tegak benang basah wajib berbohong. Tak takut azab Allah. Betul bagi mereka yang ada sifat munafik itu. Pepel Maus pula kata, kunut itu juga boleh dibaca oleh pihak YB kerajaan dituju kepada PAS. Kerana kerajaan Madani yang ingin memertabatkan Islam diperlekeh, malah dihina, dicari hina oleh PAS dan sekutunya. Sami Velu kata, satu untuk aku, satu untuk engkau, dua untuk aku, dua untuk engkau. Halal bagi UMNO dan semua, haram bagi PAS. Haram bagi UMNO dan semua, halal bagi PAS, kata Sami Velu. Mujahid kata, kalau nak bohong pun biarlah kena tempatnya. Nak baca kunut nazilah pula di Parlimen, katanya. Purple Mouse kata, lebay ni perkara mungkar pun dia bela. Benci DAP tapi dia lupa undi DAP lah menyebabkan PAS menang di kawasan pantai barat sewaktu bersama Pakatan Rakyat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Isu ini dipetik daripada Malaysia Kini. Komen-komen itu dipetik daripada komen netizen dalam ruangan komen di Malaysia Kini.
Akhirnya PAS bela tindakan ahli parlimen baca kunut nazilah di parlimen. Tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Di media sosial sekarang, pelbagai isu berkait dengan doa kunut nazilah mula tular. Ada orang yang membuat pencerahan, ada juga orang yang membuat tafsiran, ada juga orang yang hanya menunggang sebagai pemerhati. Namun, ini komen agamawan tentang kunut nazilah yang telah dibacakan oleh pihak pembangkang Perikatan Nasional di Parlimen baru-baru ini sebagai menunjukkan solidariti mereka terhadap Wan Faisal, Wan Ahmad Kamal yang telah digantung Parlimen selama 6 bulan atas perbuatan beliau membawa surat layang di Parlimen. Netizen kata kalau betullah Wan Faisal itu membawa fakta yang betul, kenapa membawa surat layang itu dalam parlimen? Bawalah surat layang itu di luar mahkamah, di luar parlimen. Kata netizen, mungkin Wan Faisal pun tahu perkara itu mungkin tak benar. Tapi dalam parlimen, mereka tidak boleh didakwa. Apa saja yang mereka cakap di Dewan Parlimen mempunyai imuniti. Ahli parlimen tidak boleh didakwa karena mereka dilindungi oleh akta parlimen. Tapi itulah netizen kata kalau benarlah apa yang dikata oleh Wan Faisal itu melalui surat layang itu betul, kenapa tak dia cakap di luar parlimen, di sidang media, atau tulis saja dalam Facebook dan TikTok beliau. Apa kata kalau berani kata mereka, suruhlah Wan Faisal nyatakan melalui media, nyatakan melalui Facebook ke TikTok atau sebagainya. Netizen kata silap-silap hari bulan, dia mungkin akan kena saman. Jadi itu sebabnya ada agamawan tak setuju kunut nazilah dibaca sembrono. Mufti Perlis Muhammad Asri Zainul Abidin menegaskan, kunut nazilah khusus dibaca untuk buat musuh Islam yang melakukan kezaliman yang amat nyata kepada umat Islam dan golongan yang lemah. Katanya, sesuatu doa tidak dibaca untuk menunjuk-nunjuk, apatah lagi dijadikan bahan politik. Doa merupakan permohonan hamba kepada Maha Pencipta yang memiliki segala-galanya. Apa yang tersimpan dalam dada seorang hamba ketika berdoa hanyalah harapan yang sepenuhnya kepada Allah Maha Agung semata-mata, tidak kepada sesiapa, katanya. Sementara itu, pejabat mufti wilayah persekutuan pula mengeluarkan kenyataan bahawa kunut nazilah memang boleh dibaca untuk keadaan tertentu. Misalnya, menurut pejabat itu, apabila umat ditimpa musibah seperti ketakutan, kebuluran, wabak penyakit, serangan serangga, penahanan ulama dan pahlawan serta hujan lebat membahayakan keselamatan. Namun begitu katanya, orang Islam tidak dibenarkan membaca doa tersebut untuk ditujukan kepada umat Islam yang kerana tiada dalil atau ulama yang membenarkannya. Bukan antara isu iman atau kufur. Isu bacaan kunut nazilah menjadi perhatian apabila sekumpulan ahli parlimen memberi reaksi terhadap keputusan Dewan Rakyat menggantung Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal selama 6 bulan. Ahli parlimen macang itu dikenakan hukuman tersebut kerana membawa hujah menggunakan surat layang semasa berbahas. Bacaan kunut itu diketuai ahli parlimen Jasin Zulkifli Ismail yang juga timbalan Ketua Dewan Ulama PAS Pusat. Pensyarah Universiti Islam Antarabangsa Abu Hafiz Salehuddin pula menyuarakan rasa bimbang jika amalan tersebut dibiarkan merebak dengan meluas. Katanya, tanpa kawalan atau pencegahan, ia boleh membawa kepada amalan kafir mengkafir seperti yang pernah berlaku suatu masa dulu di negara ini. Orang Islam yang ditujukan doa kunut nazilah maka akan dianggap secara langsung atau tidak langsung seperti orang kafir, katanya kepada Malaysia kini. Abu Hafiz turut menyuarakan,
Bahaya sekiranya kunut nazilah dinormalisasikan sesama Muslim, kerana sebelum ini ia pernah digunakan oleh pelajar sebelum memulakan kejohanan sukan rugby di Sabak Bernam Selangor serta Taiping Perak. Penyelidik dan penterjemah lulusan Universiti Yarmouk Jordan, Marwan Bukhari Hamid menegaskan, perbezaan politik yang berlaku di Malaysia masih dalam kerangka betul atau salah, bukannya di antara iman dan kufur. Tindakan membaca kunut nazilah kepada musuh politik sebagaimana kita saksikan sekarang adalah salah dan tidak dibenarkan agama, katanya kepada Malaysia Kini. Pengerusi pondok Rumi Sufih Jawi Ahmad Faiz Hafizuddin Rosli melihat perbuatan orang politik yang melakukan doa kunut nazilah ke atas musuh politik adalah juhala atau bodoh. Tidak boleh mendoakan kunut nazilah kepada seseorang Muslim dan warga negara Malaysia bukan Islam. Mereka yang melakukan demikian adalah kelompok juhala yang boleh membuat kezaliman, katanya kepada Malaysia Kini. Beberapa komen daripada netizen tentang isu ini, katanya, Green Dove kata, jika begitu, maka terpalitlah kerosakan itu kembali kepada pendoa yang memohon kehancuran sesama Islam, kata Green Dove 5626. Yellow Gecko kata, how about Jakim to say it's in interpretation, katanya. Black Panther kata, maksudnya para ahli parlimen PN salah tafsiran. Itu antara komen daripada netizen berkait isu ini. Isu ini akhirnya agamawan tak setuju kunut nazilah dibaca secara sembrono. Apabila pendapat anda tentang doa kunut nazilah ini? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton channel Naziling Unity. Dakwaan MCA nak tinggalkan BN cuma kabar angin. Tapi ada netizen kata di Malaysia ni sudah banyak kali terjadi. Kabar angin menjadi kabar yang benar. Banyak juga kabar yang benar tiba-tiba jadi kabar yang angin. Jadi di Malaysia ni politiknya agak dinamik. Bila-bila saja boleh berubah. Daripada A boleh jadi B. Daripada B boleh jadi A. Daripada benar kepada tak benar. Daripada bohong menjadi benar. Semuanya itu boleh berlaku bila-bila masa di Malaysia. Walau bagaimanapun setakat hari ini, dakwaan kononnya MCA dan MIC akan tinggalkan UMNO adalah cuma kabar angin. Barisan Nasional menganggap dakwaan salah satu parti komponen dalam gabungan itu akan memilih haluan sendiri hanya sebagai kabar angin yang dilakukan pihak tertentu. Setiausaha Agung BN Zamri Abdul Kadir berkata, beliau berkata penegasan MCA untuk terus setia bersama dengan parti lain dalam gabungan berkenaan sudah dimaklumkan oleh pemimpin tertinggi mereka. Bercakap kepada media di Ceras hari ini, Zamri berkata, semua pemimpin dalam BN sentiasa mengadakan mesyuarat dari semasa ke semasa dan tidak ada masalah yang boleh membawa kepada sesuatu parti meninggalkan gabungan berkenan. MCA telah membuat kenyataan bahawa itu hanyalah kabar angin yang cuba dicipta oleh kalangan tertentu. Presidennya Wee Ka Siong dan Setiausaha Agung MCA Chong Sin Woon juga telah memaklumkan bahawa perkara itu tidak berlaku. Zamri ditemui media selepas merasmikan mesyuarat agung tahunan UMNO Ceras. Semalam, Malaysia Kini yang memetik beberapa sumber melaporkan ahli akar umbi MCA kini berasa tidak selesa dengan kedudukan parti itu dalam Barisan Nasional dan mendesak agar perubahan dibuat. Selain berasa kecewa diketepikan daripada kerajaan, sumber itu mendakwa
Ahli MCA juga berpendapat pengerusi Barisan Nasional Ahmad Zaid Hamidi sudah tidak relevan untuk memimpin gabungan berkenaan. Chong juga dipetik media semalam sebagai mendakwa tiada sebarang perbincangan dibuat dalam MCA berhubung kedudukan mereka dalam Barisan Nasional. Menurut Zamri, pemimpin parti komponen BN sentiasa berbincang secara terbuka dalam hal-hal membabitkan politik. Dalam perkembangan berasingan, Presiden MIC S.A. Vigneswaran berkata, pertanyaan berhubung kabar angin MCA keluar dari BN tidak seharusnya ditujukan kepada partinya. Persoalan itu hanya perlu dijawab oleh MCA, bukan MIC, katanya ringkas kepada Malaysia Kini. Ditanya jika dia akan menghubungi Presiden MCA mengenai perkara itu, Vigneswaran berkata, sudah tentu saya akan berbuat demikian. Bagaimanapun dia enggan mengulas lanjut mengenai perkara itu sambil menambah, sebarang perbincangan akan dibangkitkan secara dalaman dalam Barisan Nasional. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera. Ini pendedahan terkini berkait dengan adun Rembia yang telah lompat parti menyertai PAS yang disahkan sendiri oleh Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan. Akmal Saleh, pemimpin parti UMNO, Ketua Pemuda UMNO menyatakan, pampasan 100 juta, Akmal Saleh memberikan pesan kepada adun Rembia, sediakan tin Milo. Yang menariknya di dalam ulasan sebentar tadi ada netizen memberikan komen, mungkinkah PAS sedia membantu menyalurkan dana bagi membayar 100 juta denda saman UMNO kepada adun Rembia ini? Jika PAS tidak sedia membantu, kata mereka, sia-sialah pengorbanan kambing hitam pengorbanan adun Rembia ini. Kata mereka, adun Rembia kini benar-benar berada di mulut buaya. Sebelum ini, kata mereka, bagus-bagus hanya digantung daripada UMNO dan tidak ada apa-apa yang kerugiannya, tidak dipecat, maupun tidak kehilangan kerusi apalagi didenda 100 juta. Kini beliau memilih untuk masuk ke dalam mulut buaya. Kini menjadi persoalan siapa akan bakal tolong beliau. Nak minta tolong dari UMNO, minta maaf, tiada yang nak tolong. Nak meminta tolong daripada Pakatan Harapan kembali semula kepada PKR, jauh sekali nak dapat diterima semula. Nak minta tolong dengan abah kau pun tak boleh. Nak minta tolong dari Atok pun mungkin tak boleh langsung lagi. Jadi ini yang dikata, pergi ke mana-mana pun tersepit. Tak tahu lagi lah nak pergi ke mana, utara, selatan, timur dan barat, semuanya telah menolak beliau. Kini satu saja harapan, kata Akmal Saleh, tolong sediakan tin Milo. Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh berpesan kepada adun Rembia Muhammad Jailani Khamis supaya menyediakan tabung bagi membayar pampasan 100 juta ringgit kerana melompat parti. Semalam, Ketua Menteri Abdul Rauf Yusuf dah buat sidang media. Setiausaha Agung UMNO Ashraf Wajdi Dusuki dah keluarkan statement, sediakan 100 juta ringgit. Nasihat saya, kata Akmal Saleh, siapkan tin-tin Milo untuk dikumpulkan. Katanya kepada pemberita selepas merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO Subang di bangunan UMNO Selangor hari ini. Terdahulu, Ashraf berkata semua calon BN telah menandatangani akuan bersumpah yang secara jelas menyatakan mereka akan meletakkan jawatan sebagai ahli parti dan wakil rakyat jika menyertai parti politik lain. Langkah tersebut, katanya, bagi membolehkan pilihan raya kecil diadakan dan mereka juga perlu membayar balik kepada Barisan Nasional sebanyak 100 juta ringgit. Ashraf juga mencabar Jailani untuk berjumpa di mahkamah susulan tindakannya menyertai PAS. Pada 16 Julai lalu, PAS mengumumkan bahawa Jailani yang digantung 6 tahun daripada UMNO telah menyertai parti Islam itu sejak Jun tahun lalu.
Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hasan berkata, penyertaan Jailani ke dalam PAS tidak akan menjejaskan kedudukan adun terbabit kerana Dewan Undangan Negeri Melaka belum menguatkuasakan undang-undang anti lompat parti semasa Jailani menyertai parti itu. Dalam perkembangan lain, Ketua UMNO Subang Ahmad Azhar Abu Hanifah yang turut hadir pada majlis dirasmikan Akmal hari ini berkata, dia akan membentangkan usul khas mendesak pelantikan Ketua Pemuda parti itu sebagai Menteri Kabinet. Ini kata Ahmad, Ketua Pemuda UMNO tidak diberi mandat untuk menerajui jawatan Menteri atau Timbalan Menteri selama 2 penggal berturut-turut. Kita minta jawatan ini bukan atas kapasiti Dr. Akmal, tapi atas kapasiti Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Bagi saya selaku Ketua UMNO bahagian, dah 2 penggal Ketua Pemuda tak diberi ruang dan peluang untuk galas jawatan Menteri dan Timbalan Menteri. Rakyat nak lihat muka baru, suara baru, the new upcoming leader. Ya, saya yakin Dr. Akmal calon sesuai dan calon pewaris yang perlu diangkat suara UMNO dalam kabinet untuk semak dan imbang, katanya. Ahmad, bekas ahli Majlis Tertinggi UMNO, turut menggesa perwakilan saya pemuda parti itu di seluruh negara untuk mengemukakan usul berkenan dalam mesyuarat mereka yang akan datang. Sebagai maklum balas, Akmal berkata dia tidak bersetuju dengan usul itu dan terpaksa menolaknya. Sambil merakamkan penghargaan atas sikap dan niat di sebalik usul itu, Adun Merlimau berkata objektifnya untuk memulihkan UMNO supaya mendapat keyakinan rakyat. Tujuan saya adalah kembalikan UMNO di hati rakyat. Jadi menteri ini, tengoklah bila UMNO dah menang dan memerintah secara majoriti, baru saya fikirkan. Setakat hari ini tak ada, kata Akmal. Di sebalik penolakan Akmal, Arman menegaskan dia akan terus membawa usul itu ke peringkat tertinggi. Saya akan bawa terus usul ini dan diluluskan. Tak salah kalau Akmal diberikan peluang jadi Menteri Kabinet atas persetujuan Perdana Menteri, kata Arman. Netizen kata, walau usung Tin Milo round 1 Malaysia, 10 tahun pun masih tak cukup jumlah. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Dalam bulan Julai ini, Malaysia sangat cemerlang. Kepimpinan Anwar Ibrahim sangat cemerlang. Daripada faktanya, memang tak boleh dinafikan. Anwar Ibrahim memimpin negara ini, memimpin para kabinet dan negara ini ke arah mercu kejayaan yang luar biasa, yang mana tiada siapa dapat menjangkanya. Lebih daripada itu, ada orang luar daripada negara luar, penganalisis politik, juga ahli-ahli ekonomi yang bijak pandai dari luar negara, terperanjat dengan pencapaian Malaysia pada bulan Julai ini. Namun, biasalah, para pembangkang semuanya tak mahu terima fakta. Yang mereka terima ialah persepsi. Yang mereka terima ialah auta. Yang mereka terima ialah cakap-cakap kabar angin yang tiada fakta langsung. Yang mereka suka ialah surat layang. Fakta dibuang entah ke mana. Hari ini, sekali lagi selepas bulan Julai bertubi-tubi, ekonomi negara Malaysia menunjukkan prestasi luar biasa yang memeranjatkan. Hari ini sekali lagi ekonomi terbukti mengukuh. Akhirnya pedas pesanan Rafizi buat Walaun. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, ramai tidak mahu menerima fakta bahawa pertumbuhan ekonomi Malaysia semakin mengukuh ketika ini. Katanya, ramai akan mendakwa kononnya ekonomi negara semakin merudum. Namun, fakta akan menjawab semua dakwaan itu. Saudara-saudara sekalian, fakta itulah yang menjawab sebenarnya dakwaan. Nombor itu adalah nombor yang tak akan pernah menipu. Kata-kata orang boleh saja dispin, tapi nombor tidak boleh ditipu. Kalau fakta tentang prestasi ringgit yang menjadi mata wang kedua terbaik di Asia dan prestasi bursa saham yang menambah nilai melebihi
20% dalam masa setahun pun belum cukup. Saya akan tambah satu lagi fakta ekonomi yang baru keluar, kata Rafizi. Hari ini, yaitu Jumaat 19 Julai, Jabatan Perangkaan Negara DOSM mengeluarkan anggaran awalan atau Advance Estimate angka pertumbuhan ekonomi negara bagi suku kedua dari April hingga Jun 2024, katanya di media sosial. Ekonomi Malaysia diramal tumbuh 5,8% bagi suku kedua tahun 2024 berbanding suku yang sama tahun lepas. Prestasi baik ini, kata Rafizi, dijangka akan terus mendorong pengukuhan nilai ringgit dan kenaikan pasaran saham selain terus menarik pelaburan yang mewujudkan peluang pekerjaan baru kepada rakyat. Namun katanya, kita akan sering terdedah kepada risiko pembodohan di media sosial yang mengatakan ekonomi negara merudum. Tetapi fakta-fakta ini membezakan antara mereka yang menghormati ilmu dan mereka yang memalingkan muka dari ilmu. InsyaAllah ekonomi negara akan terus mengukuh. Tetapkan hati kita untuk sama-sama menyumbang membina semula ekonomi negara, kata Rafizi. Jangan marah bila data menunjukkan ekonomi semakin mengukuh. Pesan kawan saya dari utara, panas tak apa, jangan koyak, katanya lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Mereka dah makin melampau. Ini pula yang terjadi selepas isu doa kunut nazilah di parlimen yang dikatakan oleh ahli parlimen dan juga Menteri Keselamatan Dalam Negeri sebagai melampau. Ini pula perbuatan yang turut disebut sebagai melampau oleh Aiman Atira, yang mana beliau kata adalah satu tindakan melampau mengaitkan beliau dengan arak. Dan kini beliau tuntut supaya perkara itu ditarik balik dalam masa 48 jam. Seorang individu bertindak melampau apabila cuba mengaitkan Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT Aiman Atira dengan sebuah jenama minuman keras iaitu Tiger. Aiman Atira dalam satu kenyataannya hari ini menuntut individu tersebut menarik balik hantaran tersebut dalam tempoh 48 jam dan berhenti menyebarkan fitnah. Beliau berkata pasukannya sedang mengumpul maklumat berkaitan dan tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang. Saya nasihatkan Mat Nur Azman Yusof turunkan posting ini dan hentikan sebaran fitnah atau berhadapan dengan tindakan undang-undang, kata beliau. Saya sama sekali tidak pernah menghalalkan arak, tetapi malang sekali ramai pula kelompok takfiri yang menghalalkan fitnah dan menghalalkan percubaan jahat mengaibkan saya dengan fitnah. 48 jam, tegasnya dalam satu kenyataan di Facebook hari ini. Hasil pemerhatian sehingga berita ini ditulis, individu terbabit masih belum menurunkan hantaran tersebut. Hantaran dibuat individu terbabit dipercayai berkaitan dengan isu terpalit pada ahli Parlimen Sepang itu ketika beliau menghadiri sebuah konsert amal pendidikan anjuran sebuah sekolah kebangsaan jenis Cina SJKC bagi meraikan para penyumbang sekolah itu. Tular foto memaparkan Aiman Atira bergambar dengan individu lain sambil memegang replika cek sumbangan syarikat arak sebanyak RM 3,175 juta ringgit. Difahamkan, Aiman Atira menyumbang RM100,000 kepada lembaga pengurusan sekolah. Selain beliau, ada beberapa syarikat penyumbang lain yang turut hadir ke acara tersebut, di mana jemputannya dibuat pihak sekolah tanpa pengetahuan menteri. Yang
patut kita tahu ialah selain beliau ada beberapa syarikat penyumbang lain yang turut hadir ke acara tersebut. Dan perkara itu yang mana jemputan yang dibuat oleh sekolah itu sebenarnya tidak diketahui oleh menteri tersebut. Jadi nak buat macam mana lagi kan? Sekolah tu yang jemput, pihak yang lain yang turut menjadi penyumbang. Takkanlah menteri itu pulang pula tiba-tiba kan? Dia terpaksalah berada di sana juga. Lebih afdal macam itu. Dalam penjelasan Aiman Attirah, syarikat minuman arak tersebut adalah salah satu penyumbang SJKC berkenan. Selain itu, Aiman Attirah menjelaskan bahawa kehadirannya adalah untuk memberikan sokongan terhadap usaha sekolah untuk mengumpul dana bagi membangunkan dewan yang selesa kepada murid. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.